بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 1. Bahrul Madhi jilid 1. Muka surat 128. Muka surat 128. Kita baca satu bab pada malam ini. Dia kata bab ma jaa fi su'ril kalbi. Bab ma jaa fi su'ril kalbi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hukum baki ayam yang dijilat oleh anjing. Kita duduk dalam masyarakat majmuk. Kadang-kadang sebelah rumah kita rumah Cina. Kadang-kadang satu taman dengan kita ada beberapa pintu rumah Cina. Kadang-kadang kita duduk dalam masyarakat bercampur-campur ni, laman rumah kita anjing masuk dan sebagainya, begitu. Maka kadang-kadang masalah yang kita nak baca malam ni memang kena ke kita. Kita ada satu buh macam tempayan rendah macam tu, buh di depan tepi pancong apakah semua. Kita keluar depan pintu, tengok anjing duk jilat ayam dalam tempayan tu. Apa hukum tu? Ayam bekas jilatan anjing. Apa hukum dia? Adakah ayam tu boleh digunakan lagi? Ataupun ayam tu nak kena tuang buang? Ataupun dengan bekas tu kita nak kena katok pergi hancur buang? Kalau bagaimana cara nak selesai benda ni dalam agama? Ketahuilah saudaraku, manakala menjilat anjing akan ayam, maka apakah hukum ayam yang tinggal dan bekasnya itu? Dia ada dua benda. Yang pertama, ayam yang baki tinggal itu boleh tak boleh kita guna? Walaupun guna nak juris pokok boleh tak boleh? Apatah lagi nak guna minum, nak guna buat basuh tayar kereta dan sebagainya, boleh ke tak boleh? Dan yang kedua, bekas tu. Walaupun yang dia jilat tu ayam, bekas tu, adakah bekas nak kena samak juga ke dan sebagainya? Kata dia, maka jawabnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya demikian bunyi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: yughsalul ina idza walagha fihi al-kalbu sab'a marratin. Ulahunna aw qala awwaluhunna biturab. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, dibasuh bejana apabila menjilat minum di dalamnya oleh anjing 7 kali. Kalau anjing menjilat ayam yang duduk dalam satu bekas, bekas tu kena samak 7 kali. Dia kata. Yang pertama daripada sekaliannya, daripada 7 kali itu, ialah dengan tanah. Dia kata, dengan ayam tanah. Begitu. Ataupun sabdanya yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Ataupun mula-mula juris dengan ayam tanah, lebih tu ikut 6 kali dengan ayam bersih biasa. Itu hadisnya. Dia kata sambung hadis tu, wa idza walaghat fihi al-hirrah ghusila marrah. Dan apabila menjilat minum di dalamnya oleh kucing, maka dibasuhkan dia sekali. Kalau kucing duduk jilat ayam dalam bekas ni, dia kata ayam tu basuh biasa, basuh sekali. Begitu. Baik. Dan ada beberapa riwayat di dalam Sahih Muslim. Maka satu daripadanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma yaghsilhu 7 mirar. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menjilat minum oleh anjing dalam bejana seorang daripada kamu, maka hendaklah ronggahkan dia. Ronggah maksud apa? Tuang. Dan duduklah rumah, dengar bunyi serai-serai di luar, keluar-keluar nak tengok ada anjing cekok. Dia duduk jilat ayam yang kita duduk ubah tengah halaman rumah, duduk tak ada ayam nak buat ayam bateri kereta. Dia main duduk jilat ayam tu. Kita nampak, kita pun halau anjing tu, halau. Dah halau satu bab ni, halau katuk pintu pagar.
Tu hayang ada dalam bekas tu lagu mana cerita. Dia kata apa? Berdasarkan hadis ni, dia kata fal yuriqhu, maka hendaklah kamu ronggah tuang buang hayang ada tu, tak boleh pakai lah. Nak pakai tak boleh ada hayang tu. Kemudian maulah basuh bejana itu 7 kali. Maknanya bekas bejana tu kena samak. Samak 7 kali. 7 kali basuh, sekali dengan hayang tanah. Begitu. Kata Imam At-Tirmizi, bermula hadis Abi Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Masalah. Ayak minum anjin, apa hukum baki? Apakah hukum baki ayak dia minum dari ni? Kata Imam At-Tirmizi. Dan sebagai hadis pada masalah tadi, itulah hukum ayaknya dan bejananya pada mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq. Kata Ar-Rubai' di dalam Al-Um pada bab Al-Kalbu yalighu fil ina. Telah aku tanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu daripada masalah anjing jilat minum dalam bekas bejana. Yakni yang tiada padanya 2 kolah. Syaratnya apa? Ayak duduk dalam bekas hak korang daripada 2 kolah. Duduk dalam timba misalnya. Timba takkan nak sampai 2 kolah. Ataupun duduk dalam besen apa kalau kita bubuh tengah laman rumah dan sebagainya. Tak cukup 2 kolah, hayang sikit. Anjing meduk jilat periak-periak walaupun sekali dia jilat, walaupun 2 kali, walaupun dia jilat sampai nak habis hayang dalam besen dan sebagainya, hukum dia apa? Dia kata tuang buang hayang ada tu, bekas tu pergi sama. Itu jawab dia. Dia kata ataupun menjilat ia di dalam sesuatu, ataupun menjilat ia di dalam susu, ataupun kuah gulai, ataupun sup ekor dan sup yabok dan sebagainya. Yang tu tambahlah tu, tak ada. Dia abang sup saja orang tu. Dia kata ataupun menjilat ia di dalam susu, ataupun kuah gulai, ataupun sup. Dia kata begitu aja. Dia buang ni tak apa. Dia begitu. Tak kira lah. Dia kata sama ada yang dia jilat tu ayam yang kita tadah dalam apa nama besen ke, dalam timba ke apa-apa, ataupun hak dia jilat tu kuah gulai, kenuri, contoh kenuri. Kita buat masak apa semua begitu begini, duduk dalam periuk, letak pergi tepi tu sat, pergi duduk kalut ambil beras basuh pula, beralih-beralih tengok mai dah. Ni dia punya duduk jilat gulai kita. Nak buat ke mana? Gulai satu periuk tu dia penuh bak tu. Nak buat ke mana? Nak halau anjing tu, beralih tengok tak ada orang, jamu juga bagi orang makan. Jangan dia buat pasal. Tapi tak mengaji punya pasal boleh buat. Kalau tak mengaji, dia boleh buat. Dia halau-halau anjing tu, dia beralih tengok orang tak ada, dia kata tudung elok-elok, selamat. Tak lagi kita pakai pergi cedok macam tu, karut habis. Habis semua jadi karut. Nampak? Tak boleh. Dia kata dalam bab hukum ni dia tak boleh sayang. Dalam bab hukum, dia tak boleh sayang. Bahkan kita ambil tindakan ikut hukum ni kerana kita sayang diri kita. Kita sayang diri kita. Tentu ingat balik no hadis. Hadis apabila satu orang perempuan dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi. Satu orang perempuan telah dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi SAW. Perempuan ni nama Fatimah. Sahabat-sahabat ni bila dengar kata Fatimah ni dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi. Nabi pun bukan sah kata orang main-main abang suruh potong tangan. Dia ada banyak syarat nak kena tengok. Setelah diteliti semua syarat, ternyata memang perempuan ni mencuri semua. Dan dia tidak mencuri kerana lapang, ataupun kerana tak ada duit, ataupun tak ada benda nak makan. Tapi dia mencuri kerana itu kegemaran dia. Dia suka mencuri. Bila dah Nabi siasat, Nabi bicarakan dia, Nabi jatuh hukum potong tangan ke dia. Sahabat-sahabat Nabi ni kesian tak ada arah. Pasal apa? Satu perempuan. Yang kedua pula ibu tunggal. Jadi mengenangkan dia ni perempuan, lepas pula tak ada suami, anak lagi dua ada dan sebagainya. Sahabat-sahabat rasa amat tidak patutlah. Amat tidak patut dijatuhkan hukum potong tangan kepada ibu tunggal ini. Mereka bincang sama-sama mereka macam mana nak buat ni. Nabi dah jatuh hukum dah. Tak ada siapa kau boleh pergi slow talk dengan Nabi. Tolong pergi cakap elok-elok dengan Nabi. Tak sahlah hukum perempuan ni. Pasal apa? Bagilah alasan berapa panjang pun. Jangan hukum perempuan ni. Pilih punya pilih. Pilihlah anak angkat Nabi. Bila pilih anak angkat Nabi, minta dia mewakili sahabat-sahabat hak ramai ni. Tolong pergi habang dekat Nabi, kata kita kesian ke perempuan ni. Bila dia ni pergi menghadap Nabi SAW, dia buka aja mulut habang ke Nabi. Aku main ni, dia kata sebagai wakil kepada sahabat-sahabat hak ramai. Dia pun minta kalau boleh
Fatimah yang mencuri ni tak sahlah potong tangan. Muka Nabi merah tu. Nabi marah tuan-tuan. Ini hukum ni Allah punya. Nabi pun tak ada hak nak halang hukum Allah. Nabi ni satu manusia cukup istimewa, pun tidak ada hak nak halang pelaksanaan hukum Allah. Bila dia ni mai jumpa Nabi, cuba nak habang dekat Nabi, bukan nak bantah, bukan nak hina hukum Tuhan, cuma nak minta pertimbangan daripada Nabi. Tak sah buatlah hukum ni, kesian. Nabi SAW bila dengar macam tu, merah muka Nabi. Nabi kata dekat dia, hal ta'adda haddan min hududillah. Hang ni, dia kata, anak angkat aku, hang gamak nak melanggar hukum had, hukum hudud yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, hang anak angkat aku jaga hang daripada kecil. Aku bagi ilmu, aku bagi pengetahuan, aku bagi kefahaman dekat hang semua, aku bagi. Hang besar dalam rumah aku, hang gamak mai jumpa aku, hang nak langgar hukum yang Tuhan tentukan. Nabi kata, tahu muka dia belai. Nabi kata, hang tahu tak, sebahagian daripada umat dulu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana depa ni dalam nak melaksanakan hukum Allah, depa pilih-pilih dulu. Kalau sekiranya orang-orang asyraf, orang-orang besar di kalangan depa lepas, depa tak hukum. Dan kalau sekiranya yang buat salah ni orang-orang yang dhaif, susah dalam masyarakat depa, baru depa hukum. Depa tak laksana hukum Allah secara sepenuh. Dengan kerana tu depa dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh faham benda-benda ni semua. Pasal apa? Pasal tuan-tuan mengaji. Jadi masalah kita lah ni, orang tak mengaji. Dia tidak rasa bahawa dia sebenarnya sedang mencabar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hukum Allah dalam bab anjing jilat ni kena buat. Walaupun boleh, dia kata walaupun sup, walaupun makanan, walaupun banyak, walaupun apa, kena buat. Dia kata. Bila orang tanya benda ni kepada Imam Syafi'i, maka jawabnya, maka dia ronggahkan ayam dan susu dan kuah gulai dan sup dan sebagainya. Semua kena buat. Imam Syafi'i kata. Dan tiada boleh digunakan dia. Tak boleh. Tak boleh guna benda yang dah dijilat anjing ni. Dan lagi, dibasuh bekasnya dengan 7 kali basuh. Imam Syafi'i kata, aku tak ada kuasa. Walaupun aku imam besar, aku tak ada kuasa nak ubah hukum Tuhan. Daripada hukum anjing jilat makanan, jilat ayam, jilat susu, jilat sup, jilat kuah gulai, aku tak boleh ubah. Sampailah sebesar-besar hukum, aku tidak boleh ubah. Kalau sudah ditentukan Allah benda ni, kalau anjing jilat kena tuang buang, kena tuang. Aku tak boleh bagi jawapan lain daripada tu. Dia kata. Dan barang apa kena ayam atau susu atau kuah yang dijilat itu, sama ada kain atau lainnya, wajib basuhnya kerana bahawasanya sudah kena najis dia. Bukan kata kuah gulai itu tak boleh guna dah. Kita pergi duk angkat kuah gulai tu nak tuang. Kuah gulai tu mercik kena kain kita. Kain kita pun kena sama. Itu dia hukum dalam agamanya begitu. Dia kata, masalah ayam diminum anjing apa sebab najis? Ayam yang anjing minum ni pasal apa jadi najis? Dia kata. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka terang-terang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila anjing itu minum dia akan ayam dalam bejana, maka menajis dia akan bejana itu. Sehingga wajib dibasuh 7 kali bejana itu. Hanya sahaja najis bejana itu dengan sebab sentuh ayam yang di dalam bejana itu. Kalau begitu, jadi najis ayamnya itu lebih aula daripada najis bejana yang disentuh ayam jilat anjing. Kalau orang nak tanya, dia kata pasal apa ayam tu jadi najis? Oh, duk tanya lagi, ayam tu anjing jilat. Tentu dah najis. Bekas anjing tak jilat pun. Anjing jilat ayam saja. Dia shot pergi sampai ke bekas. Bekas pun nak kena samak, takkan ayam boleh minum. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Baik, tuan-tuan buka muka sebelah. Susu dan kuah gulai najis ke dijilat ni diulang balik. Itu terus sampai bawah, tuan-tuan. Itu semua adalah ulangan. Semua tu sampai bawah. Tengok bawah sekali masalah. Jilat anjing wajibkah dibasuh 7 kali? Tunggu tengok. Bawah sekali. Muka surat 130 bawah sekali. Masalah. Jilat anjing wajibkah dibasuh 7 kali? Kalau anjing menjilat kita. Anjing. Kita pun tak sedar. Masa banyak anjing tu ada. Dia main periak dia bagi di kaki kita sekali. Apa kita nak buat? Wajibkah bekas dia jilat tu dibasuh 7 kali?
Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan pada hadis dan masalah itu, dalil atas wajib basuh najis jilat anjing 7 kali. Dia main periap kata bagi kaki kita ke, kasut kita ke, apa ke, kan? Ada kadang-kadang anjing pelari kasut. Kan? Dia main masuk dalam kawasan rumah kita, perap, dia tokak kasut, duduk di masjid pula tu. Dia tokak, dia buat lari. Kita nampak buat peluang terbit, bagi kiang-kiang kena terbit, dia luah balik kasut, kita tinggal depan pintu pagar. Kasut tu kira nak buat lagu mana? Boleh tak kita ambil, pergi pakai basuh-basuh kaki lagu tu je, kira boleh pakai balik. Boleh ke? Ni dia nak bincang pasal bab ni. Dia kata apa? Wajib basuh najis jilat anjing tu 7 kali. Tang mana kasut hak dia jilat, hak dia gigit tu, kena sama 7 kali. Begitu. Dan inilah mazhab kita, dan mazhab Malik dan Ahmad dan jumhur ulama. Dia kata ini adalah mazhab jumhur ulama, semua kata kita kena sama. Betul, buat kaidah. Ikut belakang lori babi. Lagu mana cerita? Ini berlaku. Kita buat kaidah. Radik tengok. Allah. Merah ruih ada atas lori tu, kata tak guna tu. Dalam tu kata tak guna tu, perut turun main ayam daripada lori tu. Itu kira lagu mana? Kena sama. Pasal apa? Pasal itu keputusan yang dicapai oleh jumhur ulama. Semua, majoriti ulama mengatakan kena sama. Kena ambil lah ayam tanah apa, juris sekali lalu, lepas tu juris lah dengan ayam bersih 7 kali. Susah tak tuan-tuan? Susah. Bila kata susah, tak usah belah babi. Kena buat satu peraturan, buat ni tak boleh belah babi. Tu nak belah juga, duduk satu tempat, tak boleh buat keluar babi tu daripada tempat dia. Yang sekira-kira bila buat keluar tu jadi susah kepada orang Islam. Tak boleh. Itu baru negara Islam. Tak boleh lah buat keluar nak jadi susah orang Islam, tak boleh lah. Hang tak nak belah dalam kawasan hang belah habis, hang nak makan sekong seorang pun hang melantak habis, jangan buat keluar, yang buat keluar tu menjadi susah orang Islam. Tak boleh macam tu. Dan telah berkata Abu Hanifah, memadailah membasuhnya dengan 3 kali. Imam Hanafi seorang, dia pendapat yang syad, dia seorang aja, dia kata basuh 3 kali cukup. Tak payah sama sampai 7 kali. Dia kata 3 kali dengan 7 kali beza apa? Apa je. Kan nak jadi susah kita juga. Masalah basuh dengan air tanah kah dahulu ataupun air biasa dulu. Kan orang kata ni nak sama ni 7 kali basuh. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air bersih biasa. Baik hak sekali tanah tu nak mula kan, nak duduk tengah kan, nak duduk ujung kan? Air tanah. Kata Imam Nawawi, tiadalah basuh dengan air tanah itu disyaratkan dahulu atau kemudian. Itu tak penting. Soal nak basuh 7 kali itu mula dengan air tanah ke, ataupun yang keempat sat lagi air tanah ke, ataupun hak 7 penghabis sat lagi dengan air tanah ke, hak tu bukan tajuk yang nak dibincangkan. Yang penting basuh 7 kali. Dalam 7 kali itu sekali dengan air tanah. Itu yang penting. Duk tengkang hak ni nak tak mula ke apa-apa ni buang masa. Sama macam kita kes semayang. Kita main-main masjid, ada seorang tengah duduk semayang. Kita nak berimam dengan dia. Duk jadi bertengkar pula dah. Nak berimam dengan dia ni, nak cuit dia dulu baru takbir ikut ke? Takbir dulu baru cuit dia ke? Lagu mana ke? Duk bertengkar. Kawan ni kata kena cuit dulu baru boleh takbir semayang. Dia kata kalau kita takbir dulu, kita duk bergerak. Tu tak boleh. Dia kata. Seorang kata lagu tu. Tak seorang lagi kata pula. Dia kata tak boleh. Kalau hang tak takbir, hang cuit dia dulu, kira hang kacau dia duk semayang. Berdosa. Haram. Dia kata. Hang kena masuk dalam semayang dulu. Hang dalam semayang, dia dalam semayang. Cuit dia tak kira kacau. Boleh dah. Jadi hak mana satu? Betul-betul hak mana satu? Kan? Bila buka dalam kitab-kitab fiqh hak besar-besar ni. Buka dalam kitab Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. Buka dalam kitab-kitab Iqna', kitab-kitab hak besar-besar. Tak ada pun perbahasan tentang benda ni. Tak ada pun hak pergi jadi bertengkar sampai nak putih orang tengkok ni. Tak ada dalam kitab-kitab besar ni. Dia yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita berimam dengan dia. Kita pergi duduk sebelah dia. Kalau kita seorang pergi duduk sebelah dia, Allahu Akbar. Dia faham lah kata kita nak berimam dengan dia. Tak timbul soal nak cuit dia, nak apa, tak timbul. Ulama-ulama besar tak bincang pun tentang masalah cuit ni. Kita hari ni pergi buka tajuk perbincangan ni, bertengkar sampai nak terbit di mata. Nampak tak? Ni. Kadang-kadang benda macam ni timbul, sedangkan dia tidak patut timbul. Sama dengan kes ni. Dia kata, kes ni nak sama ni kena 7 kali basuh. Dalam 7 kali tu sekali dengan air tanah. Imam Nawawi kata sekali dengan air tanah tu nak dia dulu ke, air tanah dulu ke, terpulang.
Yang pentingnya 7 kali basuh sekali dengan air tanah. Imam Nawawi kata. Ustaz tu cakap banyak benda macam ni. Kata Imam Nawawi, tiadalah basuh dengan air tanah itu disyaratkan dulu atau kemudian. Bahkan kehendak syarak dengan salah satu daripada 7 kali basuh itu, satunya dengan air tanah. Yang tu dia kata ceritanya. Maka dengan dalil beberapa riwayat yang bersalah-salahan, setengahnya suruh basuh 7 kali saja dan tidak sebut air tanah. Ada pula kawan kata basuh 7 kali, tak ada gaduh air tanah, air apa janji basuh 7 kali. Ada kawan bagi pendapat macam tu. Dan setengah riwayat pula 7 kali yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Ada satu riwayat pula dia kata apa? Mula air tanah, lepas tu 6 kali dengan air bersih biasa. Dia kata begitu. Dan pada setengah riwayat yang akhir, yang lain pula, yang akhir ataupun yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Ada pula riwayat dia kata tak kisah mula ke tengah ke awal ikut suka. Dan pada satu riwayat pula 7 kali basuh, yang ketujuh dengan air tanah. Ada pula kata last kali dengan air tanah. Macam-macam dia kata. Dan pada satu riwayat pula sebut 7 kali basuh dan gulingkan dia pada kali yang ke-8 dengan tanah. Pula dah dia kata 7 kali basuh biasa dulu, hak ke-8 tu diguling dalam tanah. Dia kata. Yang tu yang kata sama. Maka dengan bersalah-salahan riwayat itulah menunjukkan atas bahawasanya kait mula atau akhir itu bukannya syarat. Maka ulama ambil kesimpulan oleh kerana riwayat yang berbagai-bagai. Kan ada di kalangan sahabat yang dengar Nabi kata ni, dia dengar, dia faham lagu manakah, dia buat satu riwayat dia. Maka dia ambil faham daripada banyak riwayat ni, ulama capai kata sepakat. Dia kata 7 kali basuh. Mana-mana satu daripada 7 tu dengan air tanah. Selesai. Dia kata. Hanya riwayat guling pada yang ke-8 dengan tanah itu, pada mazhab kita dan mazhab jumhur, bahawasanya kehendaknya ialah basuh 7 kali. Dia kata dan satu daripada 7 itu dengan tanah serta air. Maka seolah-olahnya tanah itu menempati tempat sekali basuh. Maka dinamakan dia yang ke-8 kerana ini. Dia kata, ini cerita dia apa? Nak sama ni mesti 7 kali basuh. Dalam 7 kali itu sekali dengan air tanah. Cumanya mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata adalah lebih aula, lebih afdal mula dengan air tanah. Lepas tu 6 kali dengan air bersih. Imam Syafi'i bagi alasan apa? Dia kata alasannya ialah air tanah dia nanti jadi tinggal selut kotong. Maka kita ikut dengan 6 kali air bersih, hilanglah kotong tanah tadi. Selesai masalah. Begitu penyelesaian. Baik, masalah dia kata tubuh anjing najis ke? Anjing tu badan dia najis ke tak? Hak tadi kita duk cerita, ayat liuk dia pasal dia pergi jilat ayam. Badan dia tu najis ke tak? Kata Imam Nawawi, dan ketahui olehmu bahawasanya tiada farak, tiada beza di sisi mazhab antara jilat anjing dan antara juzuk-juzuk anggota dia. Sama aja. Nama kata anjing ni najis murad Allah. Maka apabila mengenai ayak kencinnya, ataupun mengenai taiknya, ataupun kena darahnya, ataupun peluhnya, atau bulunya, atau ayak liuk dia, ataupun satu anggota daripada beberapa anggotanya akan sesuatu yang suci pada waktu basah salah satu. Tak kira apa pun, telinga dia ke, ekor dia ke, badan dia, kaki dia ke, apa ke, kalau sentuh dengan kita dalam keadaan salah satu basah atau dua-dua basah. Anjing basah, kita kering elok, dia main serendeh kita. Ataupun anjing kering elok, tangan kita basah, kita pergi pegang dia. Ataupun kita basah, dia basah, kita kena tangkap basah dengan dia. Dia kata, tak kira apa, dia kata. Yang penting, salah satu atau dua-dua basah, kena sama mana-mana anggota yang tersentuh anjing ni. Maka wajiblah basuhnya 7 kali, satu daripada dia dengan air tanah. Clear, benda ni clear tuan-tuan. Masalah, jilat anjing berapa kali, bagaimana membasuhnya? Jilat anjing beberapa kali. Bagaimana cara nak basuh dia? Ni pula dia main bukan dia sekali jilat. Dia perang jilat. Ataupun main 3 ekor anjing, jilat satu bekas. Macam mana cara nak basuh? Adakah basuh 7 kali juga sekali dengan air tanah? Ataupun tengok berapa kali dia jilat? Sekali dia jilat 7 kali. Kena basuh sekali dengan air tanah. Dia jilat 5 kali, kena 5 kali sama. Ataupun main anjing ramai sampai 5 ekor, dia jilat perak, sekor-sekor jilat sampai 5 kali. 5 kali 5, 25 kali. Nak kena sama 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali, 25 kali. Lepas tu sama dengan kita sekali. Lagu mana cara ni nak selesai masalah ni? Tuan faham? Benda ni kadang-kadang jadi muskil kepada orang. Kadang-kadang jadi muskil pada orang.
Sama lah, ada orang biasa tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau kita bersama dengan isteri kita, lepas tu kita tak mandi wajib. Lepas tu bersama pula lagi sekali, 2 kali. Dia bersama sampai 2 kali. Jadi guna tak nak kena mandi 2 kali ke? Dia kata. Kan? Nak kena mandi 2 kali ke? Dia kata mandi apa semua, sah, lerah, rata, dah selesai dah. Lak-lak dengan kita lah, masuk mandi pula sekali lagi. Kata bagus, yang pergi mengaji kat siapa, kata buat kerja lagu tu. Kadang-kadang orang benda lagu ni, dia boleh tanya. Tuan-tuan, dia duduk seorang-seorang, dia duduk fikir kan. Dia kira 2 kali ni, dia kata. Dia tak erti, tak kata-kata dia lah. Kan? Macam orang tanya, saya dah sebut dah contoh ni dulu kan. Orang tanya. Dia kata, Ustaz, kita ada yang semayang. Kita ambil ayat semayang, kita semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, sementara nak tunggu orang Isya ni, bila potong kuku. Bila potong kuku, jadi ujung kuku ni kira hak baru lah. Pasal hak tadi kita potong. Jadi ujung ni kira hak baru. Hak baru tu tak kena ayat semayang ni, dia kata. Adakah kita nak kena pergi ambil ayat semayang lain? Dia boleh fikir lagu tu. Dia boleh fikir kan? Pasal apa? Pasal dia kata ambil ayat semayang ni, ayat mesti rata pada semua anggota wudu. Maka ujung jari sampai siku ni, wa aydiyakum ilal marafiq. Tuhan kata ini anggota wudu. Daripada ujung jari sampailah siku. Ini anggota wudu. Baiklah ni dia potong kuku. Bila dia potong kuku hadut dah lah, kuku baru dah ujung ni. Hak ujung tu hak baru tu tak kena ayat semayang lagi. Dia kata jadi nak kena ambil ayat semayang lain ke? Dia kata. Yang tu jadi masalah kat dia. Dia tanya kawan dia. Sama tengok bola juga malam ni tak ngaji. Kan? Sama-sama tengok bola yang dia pergi tanya tu. Kawan tu pun dia kata, dia kata ujung. Kira lah lagu ni dia kata hampir ambil lain lah. Padahal lah. Pasal apa? Pasal dia kadang Korea kalah ke apa-apa. Dia jadi lagu tu. Dia tak hampir ambil lain lah. Jadi lagu tu. Kan? Sedangkan dalam Islam ni dia tanya balik lah, awak potong kuku ni termasukkan dalam perkara yang membatalkan wudu? Ada kita pernah jumpa kitab apakah hadis apakah yang kata potong kuku batal wudu? Ada tak ada? Tak ada. Kalau tak ada tak batal wudu. Kalau tak batal pergi ambil semayang lain pasal apa? Tunggu juga dia kata. Tunggu pada hang tak main itulah masalah dia. Kan? Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan masjid ni saja. Masjid mana pun dalam tempoh bola ni karut semua. Kan? Bukan kata masjid mana pun hak mengaji. Ceramah pun dia tak pirah lah ni. Puja tak guna. Ceramah pun tak pirah lah ni. Pasal apa? Bola punya pasal. Kan? Ini masalah kita ni. Kan? Marah pun tak guna. Pasal kawan hak main ni tak tengok. Duduk marah kawan hak main, nanya kawan main ni. Sudahlah aku main kena marah pula. Dia kata, kawan tak main tu tak kena marah. Begitu. Kan? Baik. Jadi kita tengok balik. Dia kata, jilat anjing beberapa kali bagaimana nak basuh. Kata Imam Nawawi. Dan jikalau menjilat 2 ekor anjing. Ataupun seekor anjing beberapa kali dalam satu bekas. Dia jilat banyak kali. Maka padanya ada 3 macam jalan membasuhnya bagi ashab kita. Bermula yang sahih. Dia kata memadai bagi sekalian itu 7 kali basuh. Cukup dengan 7 kali basuh. Mailah 10 ekor menjilat. Kita tengok-tengok. Pakai sekali sama aja. Tak payah bilang berapa ekor duk ada, berapa kali dia jilat, pergi duk bawa kalkulator keluar pula, duk kira-kira. Dan ni tak kena. Dia kata. Dan wajah yang kedua ni semua tak payah baca lah. Kita pakai hati dia je. Wajah yang sahih, dia kata pakai sekali sama aja bekas tu. Ayam, tuang, kemudian sama sekali. Sama sekali maksudnya 7 kali basuh lah. Itu dia panggil sama sekali. Macam orang kata tawaf, tawaf sekali. Bila kata tawaf sekali, itu bukan maksud satu pusin. Tawaf sekali maksudnya 7 kali pusin. 7 kali pusin, dia panggil sekali tawaf. Sekali pusin tak panggil tawaf ni. 7 kali pusin tu baru panggil sekali tawaf. Ni pun serupa. 7 kali basuh baru panggil sekali sama. Begitu. Baik. Masalah. Najis lain beserta najis anjing. Bagaimana membasuhnya? Ni pula dah. Bekas tadi ni. Bekas anjing main jilat tadi ni. Tak tahu main burung pula berak masuk dalam bekas tu. Jadi cerita lagu mana? Cara nak cuci dia macam mana? Adakah nak cuci tik burung tu dulu, lepas tu baru set lagi sama, ataupun kira sama tu pakai clear semua kan? Kan? Benda ni bukan dah jadi masalah juga. Contoh, kita kata dalam bab mandi wajib. Kan dia kata kita ni, Ustaz, dia kata bila kita mandi wajib, jadi saat lagi nak semayang, kena ambil semayang pula lah. Dia tanya begitu. Kan? Dia kata pasal saya mula tadi sebelum mandi wajib, saya tak ambil semayang dulu, saya terus mandi je. Jadi adakah saat lagi
Saya nak semayang, saya nak kena ambil air semayang pula. Dia tanya dulu. Jadi sedangkan jawapan dalam agama, dia kata apa? Dia kata bila kita angkat hadas besar, hadas kecil terangkat sekali. Jadi tak payah dalam wudu. Kita angkat hadas besar tu habis. Hadas kita semua clear. Boleh terus pergi semayang lepas tu tanpa wudu. Tapi ada orang dia duduk alat ambil biar kali dia lah. Pasal apa? Dia kata tak ambil ayat semayang. Dia duduk merasa tak ambil ayat semayang. Walhal mandi wajib itu sudah mengangkat hadas kecil sekali. Dia sudah bersih habis semua dah. Dia boleh pergi semayang dengan sekadar mandi wajib itu saja. Kan? Itu ceritanya. Baik, masalah dia kata. Najis lain beserta najis anjin. Bagaimana membasuhnya? Kata Imam Nawawi, jikalau jatuh najis lain. Misalnya tik kucing. Dia masuk sama dalam bekas hak anjing jilat tadi. Jikalau jatuh najis lain di dalam bekas yang dijilat anjing di dalamnya, maka memadailah atas sekaliannya 7 kali basuh. Kita dah buat cara cuci najis mughalladhah, dia merangkumi najis tik kucing tadi ni. Pasal najis tik kucing ni dia najis mutawassithah, dia najis pertengahan. Bila kita cuci, cara cuci najis mughalladhah, hak najis mutawassithah, najis mukhaffafah semua terangkat habis. Clear habis semua. Masalah. Direndam lama sebagai ganti tanah basuh najis anjing. Boleh tak boleh? Direndam lama ganti tanah basuh najis anjing. Kan? Rendam lama. Lama tu kira-kira kalau basuh 7 kali, kira masa dia lebih kurang masa tu. Tapi dia ni pakai rendam sekali. Dia kira macam 7 kali basuh. Boleh tak boleh? Dan kita masuk rumah. Kita masuk rumah baru. Rumah baru. Masa rumah tu dalam pembinaan dulu. Dia pun pasang dah tile, dah pasang semua dah. Satu hari kita pergi duduk melawat tengok rumah kita ni. Rumah kita yang kita beli ni tak siap-siap ni. Masa pembinaan tu kita duduk pergi melawat tengok. Satu hari kita masuk-masuk tengok anjing bagus punya duduk landing dalam rumah kita. Rumah dalam pembinaan, pintu tak pasang lagi, apa semua tak pasang lagi, anjing boleh masuk. Dia masuk, dia dah duduk dah atas lantai, atas kita ada pun dalam bilik ayam kita. Dia masuk pergi tidur tu, dia punya duduk lena. Kita masuk pergi, dia dulu duduk rumah ni daripada aku. Masa tu kita boleh halau dia lah. Masa tu kalau kita nak samak pun kita tak duduk lagi. Kita samak apa semua pecah peluh, tak kira dah sampai ke kaki peluh. Selang sehari mai tidur pula contoh. Berapa kali nak samak, rumah nak siap lagi 6 bulan lagi. Jadi satu part time pula kita kerja duduk samak rumah tu hari-hari. Jadi macam mana cara nak buat? Esok ni dah siap, dah sah lerah selesai, dah semua dapat kunci. Sebelum kita samak semua rumah. Baik, nak samak rumah ni macam mana? Boleh tak boleh? Kita bubuh satu layung dulu dengan air tanah, habis semua rata. Satu. Lepas tu kita juris dengan air biasa ni, kita juris sekali aja. Lepas tu kita tunggu setengah jam. Kita tunggu setengah jam. Sekira-kira setengah jam itu ialah masa kalau kita basuh lagi 6 kali setengah jam. Kita pakai sekali aja, kita rendam biar air tu duduk bagi lama. Kita anggap kata ini kira 6 kali. Boleh tak boleh? Ya ni cerita je. Ada orang dia fikir begitu. Dia akal dia fikir. Dia kata boleh ni. Dia kata kan kita jurus bagi sekali. Lepas tu kita tunggu masa kira-kira kalau orang basuh 6 kali itulah masa dia. Kita tunggu masa tu. Kita anggap itu sebagai 6 kali. Boleh tak boleh? Baik, yang ni dia nak kata. Dia rendam lama sebagai ganti tanah basuh najis anjing. Kata Imam Nawawi, dan tiada menempati akan basuh yang ke-8 dengan air semata-mata air akan ganti air tanah. Tak boleh. Dia kata mesti. Kalau nak kata pakai air tanah, mesti pakai air tanah. Dan begitu juga tiada menempati oleh rendam bekas yang kena najis mughalladhah tadi dia dalam air yang banyak. Tak boleh juga. Kita bekas timba kita tadi, hak anjing majilat tadi. Majilat air, minum air tadi ni. Timba tu kita ambil, kita pergi rendam dalam sungai. Kita rendam ada kot sejam. Kita anggap rendam sejam tu macamlah kita basuh 6 kali. Boleh ke tak boleh? Dia kata tidak menempati. Maksudnya apa? Dia anggap sekali juga. Sekali juga. Hang kena lagi 5 kali lagi. Tak boleh. Kira pergi rendam tu kira clear semua. Tak boleh. Dia kena juga bagi cukup 7 kali. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air lain. Air tu mesti mengalir pi. Mengalir pi. Mesti sampai 6 kali dengan air bersih.
Dia kenal betul. Jadi dalam kes rumah kita tadi ni, bila kita sama, mula-mula kita bubuh ayak tanah dulu sekali lalu, kemudian pakai getah hak tolak ayak tu. Tolak, clear. Baru satu dengan ayak tanah. Lepas tu dengan ayak bersih, jurus bagi habis satu rumah, tolak sekali. Tolak, baru satu. Tak lagi jurus pula, tolak pula, dua. Dia kira macam tu. Dia tak boleh pakai jurus sekali, lagu duk bilang. 1, 2, 3, kira 6. Tak boleh macam tu. Dia kata kerana benda tu tidak menempati apa yang dikehendaki oleh syarak. Kadar lama 7 kali basuh, yang kita dua rendam tunggu tu, tak boleh. Dia kata, tak boleh pakai macam tu. Akan tempat tanah. Dia kata, atas qaul yang asah. Itu pendapat yang sahih di sisi mazhab. Tak boleh. Begitu. Dan kata qil menempati. Ada satu pendapat lain, dia kata boleh. Dia kata, tapi itu pendapat yang tidak popular, tak tahu siapa kata. Cuma ada bunyi-bunyi kata boleh. Begitu. Dan lagi tiada menempati tempat tanah itu sabun. Sabun tak boleh ganti tanah. Tak ni kita duk ingat ni sabun ni nampak bagus ni. Sabun daya nama apa? Rambut kalau duduk main kalah lain macam kata ejen daya ni kan. Dia kata daya ni dia kata lebih lagi tajam dia daripada tanah dia kata. So aku tak mau pakai tanah. Tanah ni tradisional dia kata. Aku nak pakai yang moden punya. Pasal apa? Pasal sabun ni pun sifat dia deterjen. Sifat dia apa? Dia tajam dan dia membuang benda-benda kotor. Dia kata, aku nak pakai sabun sebagai ganti tanah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia kata. Pasal apa? Pasal ini keputusan syarak. Syarak kata tanah. Allah yang lebih mengetahui apakah kebaikan di sebalik disuruh basuh dengan tanah. Begitu. Baik. Dia kata dan juga tidak boleh menempati tempat tanah itu oleh sabun. Dan juga oleh asnan. Asnan ni dia sejenis daun. Saya pun tak tahu tadi ni asnan. Saya terpaksa buka kamus pula lagi. Bila buka kamus Arab baru jumpa. Kamus Arab Munjid. Buka kamus Arab baru jumpa Arab punya kamus. Arab Melayu punya tak ada. Kena buka dalam kamus Arab. Asnan ni, dia kata sebenarnya bahasa Yunani. Dia kata bahasa Yunan. Asnan ni. Dan dia ni sebenarnya adalah sejenis daun. Sejenis daun pokok. Dia kata yang orang dulu dia duk guna daun pokok ni untuk nak basuh tangan dia. Daun ni dia jadi macam sabun begitu. Dia jadi berbuih dan sebagainya. Dia boleh mengeluarkan kalau minyak tangan dan sebagainya. Ambil daun ni, gonyong-gonyong upah-upah dia tu dia jadi sabun. Dia mengeluarkan segala minyak-minyak di tangan. Dia kata jadi kalau sekiranya kita tak mau pakai tanah, kita nak pakai sabun ataupun nak pakai jenis-jenis ni. Jenis-jenis daun yang mempunyai sifat sabun. Boleh membuang minyak dan sebagainya. Semua tu tak boleh. Dia kata atas qaul yang asah. Mesti kena pakai tanah juga. Begitu. Dan jikalau tiada tanah sekalipun, atas qaul yang asah. Kalau tak ada tanah pun, tak boleh pakai benda lain sebagai ganti tanah. Itu pendapat yang asah. Dia kata. Dan tiada hasil basuh dengan tanah yang bernajis. Kalau sekiranya kita ambil tanah. Kita ambil tanah nak buat basuh tu, tanah ada TNG juga. Apa punya terlik. Rumah kita ni, laman rumah kita ni, dekat tempat letak kereta tu anjing main tidur. Kita halau anjing tu tengok basah tempat dia tidur. Makna kata tempat tu dah kena najis mughalazah. Nak kena sama. Nak kena sama pula pergi cedok tanah ada TNG pula. Main duk kocak dalam ayak pinjau kuih. Apa punya pandiang punya dia. Dia kata kalau nak ambil tanah, pastikan tanah tu tanah yang tidak bernajis. Ambil untuk nak campur dengan ayak nak jurus ni. Dia kata dan ini adalah qaul yang asah. Ini qaul pendapat yang diterima pakai. Begitu. Masalah. Kita tak boleh faham ni, saya baca cepat. Baik, masalah membasuh jilat anjing di dalam laut. Ini pula macam mana? Wahai saudaraku, seperti satu orang yang belayang di dalam kapal orang Cina ataupun dalam tongkang Cina. Itu dia kata kan. Katalah dia ni pergi belayang, dia naik tongkang Cina. Tongkang Cina. Tentu Cina. Dia naik, dia bawa sekali anjing dia. Misalnya begitu. Maka kena kencing anjingnya ataupun tai anjingnya ataupun basah salah satu daripada antaranya dan antara yang suci. Maka bagaimana nak membasuhnya padahal ayak ada banyak. Tapi tanah tidak ada. Ni dia buat ihtimal. Dalam fiqh dia kata ihtimal. Ihtimal maksudnya dia buat andaian. Katalah lah ni kita tumpang satu kapal ni Cina punya. Dan Cina ni dia buat anjing dia sekali naik kapal ni. Cina tuan-tuan kalau anjing hak jenis comel-comel ni, hak jenis bulu panjang ni bukan kita bawa naik tongkang. Dia naik motor boleh bawa.
Dia naik kereta pun dia bawa anjing dia sekali. Duduk atas kereta, duduk atas motor. Ini masalah bila kita beli kereta second hand. Kadang-kadang kita tak tahu. Kan? Tapi tak tahu dalam agama tak apa lah. Kalau kita nampak baru tak boleh. Tapi tak apa pun dia jadi ralat tu duduk lah. Dia duduk ralat, duduk tahu kata owner kereta ni sebelum ni Cina. Jadi dia duduk jadi ralat. Kadang-kadang kita pakai baju apa semua elok dah, pakai baju nak pergi semayang apa semua. Naik atas kereta dia duduk teringat dalam kepala. Istakah itu anjing duduk ni ke apa. Dia jadi ralat. Kita semayang pun jadi ganggu. Kan? Jadi bila dah beli kereta second hand ni, dibaluk kosen baru. Habis duduk sama bangku tu, dah nak habis semua lah. Tu jurui ayak tanah apa semua, jurui pula lagi 6 kali atas kosen. Kan? Orang sebelah rumah pun tengok dia kata tu, yang ni yang orang duk kata ekstrim ni. Tengok dia kata. Jadi masalah pula dekat kita ni. Kan? Ini masalah kat kita ni. Bukan duk tengok pula, dia kata orang tengok. Jenis macam ni TV boleh lepak dalam telaga. Duk kata kat kita pula, jadi kita bawa fitnah pada agama pula kan. Jadi nak hilangkan ralat dalam hati tu, dibungkit kosen tu. Pakai kosen baru. Jadi kalau tempat tu bernajis pun dia dah berlapis lah dengan benda suci, jadi tak timbul masalah pada kita. Begitu. Baik, dia kata ni macam mana ni naik tongkang Cina tadi ni. Naik tongkang Cina, kemudian anjing dia pergi duk kencing berak di atas tongkang tu. Maka bagaimana cara nak membasuhnya? Ayak ada banyak, ayak laut. Tapi tanah nak cari tak mana, takkan nak selam masuk dalam laut, pergi duk korek tanah bawah tu dengan kerana nak samak ni. Cina tokek tongkang ni pula nanti kata ekstrim juga dia ni pun. Dia kata saya nak pergi ambil tanah di dasar laut tu, dia kata. Baik, kata Imam Syafi'i di dalam maka jika seseorang itu di dalam laut yang tidak dapat tanah, tiba-tiba dibasuhnya pada tempat tanah itu sebagai gantinya pada menyucikan daripada asnan. Dia guna jenis-jenis daun tadi juga. Ataupun barang yang menyerupainya atau pakai sabun dan sebagainya. Maka padanya ada dua pendapat. Salah satunya, dia kata tiada suci ia, melainkan dengan bahawa menyentuh akan dia oleh tanah. Itu pendapat yang keras. Dia kata tak ada. Kok mana cerita pun sama, mesti sekali dengan tanah itu. Dia kata. Dan satu kaul lagi mengatakan cuci dengan barang yang ada ia ganti tanah itu. Dan syaratnya yang lebih membersihkan daripada tanah. Satu pendapat lagi, dia kata kalau dalam keadaan macam tu, kira darurat. Kira darurat, dia kata maka dengan kerana itu, dia kata bolehlah kita guna apa-apa benda sebagai ganti tanah. Tempat tu dikira suci. Kan tongkang besar mana? Tongkang. Kan anjing tu berak kecil habis satu tongkang, kita nak mayang dengan nak apa nak susah. Kan jadi payah kita. Jadi boleh. Dia kata kalau sekiranya dalam keadaan darurat seperti itu. Pendapat pertama tadi dia kata tak apa. Tak apa, dia kata tak boleh. Pasal apa? Pasal dia keras berpegang kepada 6 hadis tadi. Begitu. Baik, masalah. Najis 6 kali basuh terbilang sekali. Dia kata. Kata Imam Nawawi. Dan jikalau adalah najis anjing itu darahnya ataupun tai dia, maka tiada hilang ain najis itu melainkan dengan 6 kali basuh masalah. Misalnya. Dia kata. Maka adakah ia dikira 6 kali basuh atau dikira sekali basuh? Tuan faham tak? Lah ni lantai rumah kita tu anjing. Anjing ni sudah main tidur. Anjing ni pula masa dia main tidur dia cedera. Dia berdarah. Dia main tidur di lantai rumah kita. Kita keluar rumah tengok ada anjing. Kita halau dia bangkit pergi tengok bekas dia duduk tu ada darah dia. Yang darah ni kita basuh sekali tu ada lagi. 2 kali kita basuh ada lagi. 3 kali sampai 6 kali basuh darah tu baru hilang. Baik, 6 kali tadi nak kira 6 kan nak kira sekali. Dan kita balik kepada kaedah kita belajar cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis ni dia kata yang pertama sekali buang ain najis. Buang ain najis. Kemudian basuh sehingga hilang warna, bau ataupun rasa. Ada budak tanya saya, dia kata ustaz, takkan najis kita nak tidur rasa pula? Yang tu rasa kuah gulai. Rasa yang dimaksudkan dengan najis ni rasa bukan rasa dengan lidah, rasa dengan tangan. Rasa dengan tangan tu, okey licin elok dah, tak ada dah bersebagai ketui macam ada najis, tak ada dah. Rasa tengok licin elok, itu maksud rasa najis. Bukan hidup periak-periak jilat rasa. Oh, tapi tak boleh kata kat mereka confuse lah kan. Dia kata cuci najis ni mesti hilang warna, tak apalah, warna fahamlah. Bau fahamlah. Dan rasa, saya pun tak tahu. Lepas tu takkan kok Ustaz apa benda? Dia duk ingat rasa, biar rasa lagu dia duk rasa gulai dia pedas ke tak ke apa. Tak, rasa najis rasa dengan tangan. Ni pun rasa juga. Kita pegang rasa berutu.
Kita pegang rasa licin. Rasa lah ni. Jadi najis ni maksud rasa tu rasa dengan tangan. Begitu. Baik, jadilah ni. Dia ni nak cuci bekas anjing cedera. Mai duduk tadi ni ada darah. Dia cuci ni sampai 6 kali baru hilang darah anjing ni. Adakah 6 kali cuci baru hilang darah anjing ni dianggap sekali? Ataupun dianggap 6 kali? Maka dia hanya perlu dengan sekali air tanah aja selesai. Itu maksud dia. Maka adakah ia dikira 6 kali basuh atau dikira sekali basuh? Dia kata atau tiada masuk kira dalam 7 sama sekali. Baik, jawabnya 3 wajah. Wajah yang pertama ialah wajah yang asah. Yang ni yang betul. Iaitu 6 kali basuh baru hilang ain najis itu dihukumkan sekali. Itu baru kira sekali. Maknanya selepas dah hilang dah bekas darah anjing tadi, kita perlu basuh lagi 6 kali lagi. Hak tadi 6 kali tadi kira sekali aja. Baru diikuti dengan 6 kali lagi. Yang 6 kali itu salah satunya dengan air tanah. Dan wajah yang kedua, tiada masuk kira itu saya baca lah. Kita baca sama tadi. Wajah yang asah, basuh sampai hilang kesan darah tu baru kira sekali. Lepas tu baru diikuti dengan yang kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Dan dalam 7 tu salah satu mesti dengan air tanah. Masalah, dia kata najis babi dan hukumnya. Ni pula dia kata cerita tentang najis babi. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka telah kami kata pada anjing itu dengan barang yang menyuruh dengan dia oleh Nabi SAW. Dan adalah babi itu jika tiada ada ia lebih jahat daripada hal anjing, tiada ada pula lebih baik daripadanya. Faham tak tuan-tuan? Dia kata babi ni dua beradik lah dengan anjing. Nak kata dia lebih baik pada anjing pun tak. Nak kata dia lebih jahat pada anjing pun tak. Anjing dengan babi sama, dia kata. Jadi hukum yang berjalan ke atas anjing sama jalan atas babi. Dua-dua ni masuk di dalam najis mughalladhah, dia kata. Maka kami kata dengan babi itu najis seperti anjing kerana qiyas atasnya. Ini dalam mazhab Syafi'i qiyas dianggap sebagai masadirut tasyrih. Dia kata sebagai sumber hukum. Dalam mazhab Syafi'i sumber hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka dalam mazhab Syafi'i qiyas dianggap sebagai sumber hukum. Bila orang tanya apa hukum terlibat dalam dadah, tak ada lah ayat. Dalam Quran dadah tak ada. Yang ada pun fi amalin mumaddadah. Yang tu bukan ayat tentang dadah. Dia bunyi saja macam dadah. Kan? Saya mengajar usul fiqh dekat budak tingkatan 6 di sekolah dulu ni. Kan mengajar usul fiqh budak tingkatan 6. Jumpalah ni semua perbahasan tentang fiqh, tentang usul fiqh ni. Kan? Bila kita bincang tentang masalah qiyas. Kan? Sumber hukum di dalam mazhab Syafi'i salah satunya ialah qiyas. Kita pun bawa contoh qiyas. Kan? Kita tanya mereka, dalam Quran ada tak ada ayat yang menerapkan tentang hukum melibatkan diri dengan dadah? Ada pula seorang nakal ke ataupun dia memang keliru sungguh, kita tak tahu. Dia kata fi amalin mumaddadah bunyi. Dari budak ni kata, bunyi saja dadah. Maksud dia lain. Fi amalin mumaddadah, amadin ni maksud imad. As-salatu imaduddin. Imad maksud tiang. Fi amadin mumaddadah maksudnya dalam neraka tu dia ada tiang-tiang yang mumaddadah, yang terpancang-pancang. Itu maksud mumaddadah tu, bukan maksud dadah ni. Kan? Jadi dadah tak ada hukum. Dalam Quran tidak ada hukum. Maka dalam mazhab Syafi'i dia pakai qiyas. Nak letak hukum pada dadah ni macam mana? Maka dia qiyaskan dadah ni kepada benda yang mempunyai sebab yang sama. Ataupun dalam bahasa ni dia kata ilah. Dia mempunyai ilah yang sama. Apa dia ilah dia? Bila ambil dadah jadi apa? Jadi mabuk, jadi khayal. Apa benda yang ada hukum dalam Quran? Yang benda ni bila dia ambil dia jadi mabuk, jadi khayal. Ya? Arak. Dalam Quran ada ayat tentang arak. Arak ni kalau minum dia mabuk, dia khayal. Maka arak ni haram. Oleh kerana dadah pun dia memabukkan dan mengkhayalkan, maka hukum dia haram. Macam mana haram? Minum arak. Ini yang kata qiyas. Qiyas adalah sumber hukum dalam mazhab Syafi'i. Dia begitu. Baik. Jadi dalam soal babi ni tidak ada nas yang sebut tentang babi ni. Tentang babi ni kalau pergi jilat ayam bekas tu nak kena tuang buang ayam, nak kena samak, tak ada. Habis tu macam mana? Oleh kerana babi ni juga termasuk dalam najis mughalladhah, maka diqiyaskan kepada anjing yang juga najis mughalladhah, maka hukum dia sama. Begitu. Baik. Kata Imam Nawawi, dan adapun babi, maka hukumnya sebagai hukum anjing segenap perkara. Semua bab sama macam bab anjing. Sama. Ayat kecil dia, taik dia, apa semua kita sentuh dia,
Kita basah, dia basah ke, dia basah, kita kering ke, kita basah, dia kering ke, sama. Macam mana kes hukum yang berlaku kat atas anjing, macam itulah hukum kat atas babi. Dan inilah mazhab kita. Kita mazhab Syafi'i. Dan telah berjalan kebanyakan ulama pada bahawasanya babi itu tiada berhajat kepada basuh 7 kali. Ini pendapat mazhab-mazhab lain. Mazhab Syafi'i dia kata sama macam anjing. Masalah. Dia kata basuh dengan tanah dan kaifiat. Macam mana cara pula nak basuh, nak sama dengan air tanah ni macam mana? Kata Imam Nawawi. Dan telah berkata ashab kita, bermula makna basuh dengan tanah itu, bahawa mencampur dia akan tanah dengan air sehingga keruh. Ini yang kata basuh dengan air tanah. Ambil tanah yang bersih. Bersih maksudnya bersih pada mata kita. Kita tengok tak ada najis dekat dia, dianggap tanah itu bersih. Ambil dia, buh di dalam bekas ada air. Okay? Buh dia dalam bekas yang ada air. Bila bubuh tanah ni, air dia tentu keruh. Kalau tak keruh tu bukan tanah. Yang tu pasir. Pasir biasa. Ambil tanah, bubuh dia tentu keruh. Maka tiada beza di antara taruh tanah ke dalam air ataupun air tuang kat atas tanah, sama lah. Sama ada dalam bekas tu dah ada air dah, kita ambil tanah perui buah dalam tu, ataupun kita ambil air tuang atas tanah, sama. Dia kata ceritanya air tanah. Yang tu yang penting. Atau ambil air yang sudah keruh kerana tanah daripada satu tempat, maka dibasuh dengan dia. Ataupun kita ambil air yang memang air tu keruh kerana tanah. Macam telaga zaman lama-lama dulu, telaga tak ada kok ni. Telaga tanah keliling kan. Bila dia main musim hujan ke apa ke semua, air telaga dia nanti naik susu, naik keruh macam tu. Dia keruh tu kerana tanah, air tu boleh guna. Air sungai pun, ataupun air sungai yang tepi-tepi tebing tu dia ada tanah. Dia dah keruh, kita cedok tu dia naik keruh tu keruh tanah. Bukan kalau keruh kerana daun kayu apa tak mau. Dia mau keruh kerana tanah. Cedok yang tu, itu dia anggap sebagai air tanah. Maka dibasuh dengan dia. Maka ada pun sental tempat najis itu dengan tanah, maka tiada memadai. Kalau ambil tanah saja, pergi duduk sentai tempat yang kena ni, tak ada air, tak boleh. Dia mesti air dengan campur dengan tanah. Kan? Oh, tempat ni anjing duduk tadi berayak ni, kita pergi ambil tanah, pergi duduk tonyok saja. Tak boleh. Dia mesti tanah tu campur dengan air. Ambil tanah, pergi bubuh, ambil air, main jurit. Jadi air tanah. Begitu. Baik. Dan tiada wajib memasukkan tangan sama dengan tanah itu ke dalam bekas. Tak payahlah ambil tanah bubuh dalam timba, pergi duduk kacau pula. Tak payah kacau lah. Dia kata air duduk dalam timba tu, ambil tanah bubuh, itu sudah jadi air tanah. Lagu duduk ambil cancar pula, ninja punya duduk bancuh, yang tu eksperimen di makmal boleh buat. Abang nak samak ni dia tak keduh yang ni semua. Dia kata tak payah pergi duduk kacau dengan tangan. Bahkan memadai taruh akan dia dalam bekas dan dikocok akan dia. Ambil tanah buh, goyang-goyang sikit, bagi keruh air tu, join. Dan disunatkan keadaan tanah itu janganlah dibasuh akhir sekali. Ini mazhab Syafi'i. Janganlah basuh 6 kali dengan air bersih, pengambil di bubur tanah. Bagus. Dia kata cerdik rumah dia ni. Sebelah rumah pula nak tengok. Yang ni bukan ekstrim ni. Ni bahanul lah ni. Dia kena pergi kata lagu tu pula kat kita. Pasal apa? Penghabis dengan air tanah, habislah. Dia kata gitu. Tapi kalau buat tak salah. Cuma tak apa cerdik lah gitu ya. Salah tak salah. Cuma dia kata disunatkan keadaan air tanah tadi ni. Jangan dibasuhkan akhir sekali. Tak mau macam tu. Dia kata tak cerdik kerja macam tu. Supaya datang atas air yang membersihkan dia. Jom kita bubuh air tanah dulu, kemudian ikut dengan air bersih-bersihlah tempat yang kita nak cuci. Dia kata. Dan bermula yang afdalnya bahawa adalah ia pada basuh yang pertama. Mazhab Syafi'i. Dia kata sebaik-baiknya air tanah hak mula sekali. Lepas tu 6 kali itu dengan air bersih. Begitu. Masalah. Baguslah tentang bab ni kita baca. Dan sebelum habis tanya dulu. Pasal kita duduk cadang nak tukar kitab lain. Ataupun tuan-tuan rasa benda ni perlu. Kita terus kita ni lah. Tapi saya akan nanti langkah-langkah lah. Yang mana yang tajuk-tajuk yang kita rasa kurang berkaitan. Bukan kata tak penting. Semua ilmu semua penting. Tapi hak mana yang tajuk yang kurang berkaitan. Ataupun yang terlalu mudah yang kita tahu dah. Saya baca lah. Kita langkah-langkah. Kita tengok hak mana yang perlu bagi kita. Baik. Ayam lebih daripada 2 qolah di jilat anjing. Ini macam mana pula? Qolah masjid kita. Qolah masjid, dia main duk jilat, periak dia jilat macam tu. Macam mana pula? Nak ronggah pun air satu qolah tu, kemudian kita nak kena samak qolah tu kan macam mana? Kata Imam Nawawi, dan jikalau menjilat minum anjing di dalam air banyak, air yang banyak, sekira-kira tiada kurang ia daripada 2 qolah, air banyak lah.
maka tiadalah menajis ia akan dia. Bila lebih daripada 2 qolah, tak apalah. Dia kata tak jadi najis. Dan jika menjilat ia, yakni anjing itu, di dalam air yang kurang daripada 2 qolah, ataupun kena makanan dengan air najis itu, ataupun kena air itu ke badan, ataupun ke kain, ataupun ke bejana lain, maka wajiblah basuh 7 kali, satu daripada dengan air tanah ni tadi juga lah. Kalau kurang daripada 2 qolah jadi masalah. Kalau lebih daripada 2 qolah tak ada masalah. Kita pergi sungai, kata pergi nak mandi sungai. Pergi tengok ada anjing duk jilat air sungai tu. Ya Allah, balik dia duk ambil enjin, main nak pam air sungai, buang apa semua. Yang ni sangatlah ekstrimnya dia ni. Tak boleh kan? Kita kena jaga juga benda-benda macam ni pun. Kita kena faham. Pasal apa? Pasal air sungai itu melebihi 2 qalah. Maka dia tak jadi najis. Dia tak jadi najis. Begitu. Baik. Dia kata yang ni lihat dalam masalah ada panjang lagi. Masalah najis anjing pada makanan beku. Ni pula satu lagi. Makanan beku. Dodoi. Misalnya satu kawak dodoi. Dodoi yang dah beku dah. Anjing main jilat satu penyuruh daripada belanga dodoi. Dia jilat. Sedangkan dodoi ni benda beku. Dia bukan benda cair. Macam mana cerita? Nak ronggah dodoi tu, dodoi tak boleh dironggah. Kan? Tuang pun dia tak turun. Dia duduk tegak dalam belanga tu juga. Dia tak boleh ronggah. Jadi nak buat mana dengan benda beku ni? Dodoi, aluan maskat, kuih bakui, ada jenis-jenis benda beku ni, benda kering, benda-benda tak berayang. Kata Imam Nawawi, dan jikalau menjilat anjing di dalam bekas yang ada di dalamnya makanan beku, contoh dodoi lah, dibuangkan barang yang mengenai akan dia dan barang yang dikeliling dia, dan digunakan dengan bakinya atas sucinya yang dahulu. Dia kata kalau dodoi, dia main jilat, tengok tang mana dia jilat, tang tu dicedok buang. Tang dia jilat tu nampak bekas-bekas basah tu dan keliling dia sikit. Sebagai berhati-hati. Buang sikit tu, ambil lepang buang. Hak lain boleh makan. Soal lalu makan, tak lalu makan. Soal lain lah. Soalnya dari segi hukum, boleh makan. Kan ada kawan pula dengar, dia kata, pula anjing nak main jilat tu suruh makan ni. Tak ada luar pergi jam. Bagi kawan hak lalu makan. Dia kira lalu tu. Pasal benda ni hukum. Hukum ni dia kira benda beku, tang mana hak anjing jilat, tang tu buang. Dan sebagai berhati-hati, hak keliling. Kawasan dia jilat tu buang bila sikit. Hak baki tu bersih, boleh makan. Pasal apa? Pasal dia beku, dia tak melarat. Ayat liuk dia tu tak melarat pergi kepada seluruh apa dodoi yang ada dalam kuali tu. Baik, dia kata sebagaimana hukum tikuih mati di dalam minyak sapi yang beku. Begitulah juga hal. Minyak sapi beku kan. Tikuih pergi mati setumpuk tu. Cicak jatuh pergi setumpuk tu. Kawasan cicak tu korek buang. Hak mana hak lain hak beku tu tak ada masalah. Tapi kalau jenis cair, kena buang semua. Kena ronggak buang semua, cuci bekas tu. Kalau sekiranya tikuih ataupun cicak lah. Kalau anjing, kena sama. Begitu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma ja'a fi su'ril hirrah. Fi su'ril hirrah, iaitu bab yang menyatakan baki minum kucing. Kalau kucing pula minum, macam mana pula jadi dia? Soalan. Bagaimana cara sama bagi orang yang kena gigit anjing sampai cedera parah? Masa mana? Selepas baik cedera ataupun sebelumnya? Dia ni anjing zagomai dah. Habis daripada muka, badan, tangan, kaki semua bekas gigit anjing. Macam mana cerita dengan dia ni? Cerita dia kena samak badan dia. Baik, bila dia nak kena samak badan dia? Masa dia cedera parah ke ataupun tunggu bagi baik esok baru nak samak? Jawab dia awal-awal tu samak maksud dia. Kalau sekiranya tidak membawa mudarat. Kan dalam Islam dia ada rukhsah lah. Dalam bab-bab yang macam ni dia ada rukhsah. Macam orang tangan bersimin, apa semua dia ada rukhsah. Jadi cerita bagi dia ni, kalau sekiranya kecederaan itu membolehkan dia kena ayam pada badan dia, kan, maka dia hendak sama awal-awal lah. Kalau sekiranya cedera tu sampai tak boleh kena ayam. Tapi tuan-tuan, kalau cedera macam tu, pergi hospital pun mereka nak dressing pakai ayam apa-apa tu juga. Dia tak boleh. Ni bila dah lepas, dah selesai dressing apa semua, dia dalam tempoh nak treat tu, masa tu tak boleh kena ayam. Sebab dia jadi lambat baik. Awal-awal kena, awal-awal buat bagi selesai pun senang. Begitu. Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.